أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hari ni kisah seram kita pasal rakan rumah sewa bela saka. Kita beri nama samaran dia sebagai Mas. Mas ni dia bekerja dekat satu restoran fast food dekat Johor. Mas ni dia ada 3 adik-beradik. Kakak sulung dia bekerja dekat Johor. Jadi dia dengan adik dia je lah. Adik dia ni bersekolah dekat asrama dekat Kelantan. Jadi yang duduk dengan dia dengan mak ayah dia je lah, ada dekat rumah tu. Jadi Mas pun macam dia ni macam terfikir juga nak cari rumah sewa, sebab tempat kerja dia dengan rumah dia ni jauh. Jadi dia pun macam beritahu jugalah kan dekat mak ayah dia atas yang dia nak cari rumah sewa ni. Asal mula macam dia rasa macam tak apa, biar dulu Tapi bila dah lama tu dia rasa macam tak sedap hati juga kan, sebab shift tempat kerja fast food dia ni tak tetap. Kadang-kadang ada shift pagi, shift tengah hari dan juga shift malam. Jadi bila kena shift malam tu dia kena masuk pukul 12 malam hingga 8 pagi. Jadi Mas ni dia rasa macam dia kan orang perempuan dia kerja macam tak tetap semua tu, jadi macam bahaya untuk dia juga kan. Dia pun beritahulah kat mak ayah dia ni. Mak ayah dia pun bila dah bincang dengan Mas ni, macam ayah Mas ni macam fikir dia macam boleh jugalah kan terima untuk Mas ni macam cari rumah sewa. Asal mula-mula ni Mas ni macam risau juga kan nak tinggal mak ayah dia ni. Tapi bila mak ayah dia ni cakap tak apa, Mas pergilah cari rumah sewa, sebab kawasan rumah dia tu pun dekat je dengan kawasan rumah makcik dia seorang ni. Jadi bila macam ada apa-apa ke ada apa masalah malam-malam tu, bolehlah mak ayah dia ni call makcik dia ni kan kalau ada kecemasan. Bila mak dia dah bagi kebenaran untuk dia cari rumah sewa tu, Mas pun tanya kan kawan-kawan dekat tempat kerja dia yang mana duduk Mas sewa nak cari kawan serumah tu. Jadi dia pun tanya-tanya. Adalah seorang kawan dia ni nama Alia. Alia ni setakat ni dia duduk 3 orang je. Alia, Fatin dengan Akmal. Jadi dia orang pun macam bila Mas dah tanya ni, dia orang macam ajak sekali lah kan Mas duduk dengan diorang. Jadi Mas pun setujulah duduk dengan diorang ni. Lagipun rumah diorang tak jauh sangat daripada tempat kerja tu, tempat kerja yang fast food yang Mas kerja ni. Jadi Mas pun macam boleh lah kan, kira macam okey lah duduk dengan diorang ni. Jadi Mas pun tak lama lepas tu Mas pun packing barang, pergilah duduk dengan diorang ni. Masa mula Mas kerja dengan diorang ni semua okey lah dalam. Mas ni memang kawan rapat dengan Fatin dengan Alia. Cuma dengan Akmal tu dia macam kurang rapat sikit, sebab Akmal ni dia jenis macam pelik sikit lah. Dia jenis macam tak suka sangat bergaul dengan orang. Jadi dia macam suka buat kerja sorang-sorang je. Kadang-kadang macam orang pelik juga dengan dia kan, sebab dia macam tak nak bercampur dengan orang. Kadang-kadang orang macam kat rumah sewa diorang ni pun dia macam balik, dia macam dia keluar bila pergi kerja je. Lepas tu dia akan masuk, bila dah balik kerja tu dia akan duduk dalam bilik je, dia takkan keluar lah dengan macam Mas dengan yang kawan-kawan dia yang lain ni. Dia macam tak bergaul. Dekat tempat kerja pun dia macam tak ada kawan sangat. Dia memang macam suka buat kerja dia sendiri je kan. Macam tu lah, kadang-kadang Mas dengan kawan dia yang ni ajak juga kan si Akmal ni keluar makan sekali ke borak-borak semua. Tapi Akmal ni macam tak suka lah. Dia macam suka duduk sorang-sorang. Macam tu lah, suka duduk dalam bilik sorang-sorang. Macam orang pun macam pelik juga kan dengan si Akmal ni kan. Macam tak bergaul dengan orang. Tapi ada satu peristiwa ni macam Mas dengan kawan-kawan dia yang lagi 2 orang ni macam tak boleh lupakan lah peristiwa tu. Dengan diorang duduk dengan si Akmal ni. Sebab macam
seram juga pengalaman ni bagi diorang. Macam diorang tak boleh dilupakan lah peristiwa seram ni. Adalah satu malam ni Mas dengan kawan diorang ni macam baru balik lepak balik makan malam. Jadi diorang ni pun macam sebelum mula diorang ajak dah Akmal ni kata tak apalah, dia tak sihat dia kata. Jadi diorang pun macam malah paksa kan. Akmal ni pun bila dah tak nak dia kata tak sihat tu, dia pun masuk dalam bilik dia. Jadi Mas dengan kawan dia yang 2 orang lagi ni keluarlah makan kan. Dalam pukul 8.30 lepas isyak macam tu lah diorang keluarlah makan. Dalam pukul 12 macam tu diorang balik kat rumah. Diorang buka pintu, diorang rasa macam pelik. Sebab bau bilik si Akmal ni bau macam ada macam bau pelik. Orang kata panggil apa ni? Bau apa? Bau kumunian. Kumunian bau benda tu. Jadi macam orang macam dah pelik lah kan. Bau tu dah memang betul-betul daripada bilik dia. Jadi orang rasa macam dah tak sedap hati dah. Tapi macam buat tak tahu je lah kan apa yang si Akmal ni buat kan. Sebab takkan nak buka pintu masa dia ada dalam bilik tu kan. Dia pula kata dia tak sihat. Jadi macam Mas dengan kawan-kawan ni macam ya malah ganggu Jadi diorang pun dah balik mandi-mandi macam tidur kan. Sebab esok diorang kerja shift pagi. Bila nak tidur tu, malam tu si Mas ni kena kacau. Mas ni rasa macam ada benda je dekat tengok dia daripada tepi tingkap masa dia nak tidur. Tapi Mas ni buat macam tak tahu lah kan. Dia macam buat bodoh je lah kan. Dia ingat macam imajinasi dia je lah kan. Dia rasa macam tu. Jadi Mas pun macam dia kejam mata Dia buat tak tahu semua tu. Dan dalam sejam tiba macam tu, dia rasa macam katil dia berat. Macam ada orang kat sebelah. Katil kan kita boleh rasa kan. Kalau katil kita kalau macam ada orang baru naik nak baring tu kan. Dia rasa macam ada benda tu. Jadi Mas ni rasa macam dah tak sedap hati dah kan. Lepas tu dia rasa macam ada benda pegang dia. Kuku dia tajam sangat. Mas pun macam dah rasa tak sedap hati dah. Mas pun dia baca apa ayat-ayat dia tahu dalam hati dia. Dan dia cuba lelakkan mata. Tak lama lepas tu Mas ni pun macam boleh tidur kan. Pagi tu masa Mas dengan kawan dia yang 2 orang lagi tengah siap-siap nak pergi kerja ni, Mas ni cerita lah kat diorang apa yang jadi kat Mas malam tu. Tapi diorang macam tak percaya kan bila Mas ni cerita. Sebab diorang tak kena Jadi diorang macam cakap kat Mas mungkin imajinasi Mas semua tu lah. Jadi Mas pun macam diam kan. Dia macam malas nak bertengkar sebab kes malam tu kan. Sebab kawan dia tak percaya. Jadi dia macam iyalah hari tu cuma Akmal ni dia macam tak bersiap sekali. Sebab dia kerja shift malam pukul 12 malam. Jadi Mas dengan kawan-kawan ni pun pergilah bila dah siap semua tu, pergilah kerja. Hari ni Fatin ni kena. Si Fatin ni macam yang tadi tu yang macam tak dengar cakap Mas tipu semua ni. Dia ni kena malam tu. Sebab waktu ni Mas dengan kawan dia yang si seorang lagi ni macam keluar cari barang semua tu lah Dia tanya Fatin nak ikut tak. Tapi Fatin ni cakap macam dia tak sihat badan. Jadi dia nak balik lah kan lepas habis kerja tu. Jadi Mas dengan kawan dia ni pun macam pergi berdua je lah kan. Sebab Fatin nak balik kan. Jadi lepas habis shift kerja tu, Fatin ni pun balik lah kat rumah. Jadi Mas dengan kawan dia ni cari barang-barang apa yang dia nak cari tu. Bila sampai rumah ni, Fatin macam biasa Dia buka pintu bilik, buka pintu rumah semua tu. Dia pun jalan masuk dalam rumah tu lah. Tapi masa ni bila dia jalan dekat bilik Akmal ni, dia ada bau macam bau yang malam semalam. Bau macam kebisik, kemian gitu Jadi dia pun ketuk bilik Akmal ni. Dia tanya, Akmal, kau okey tak? Akmal cakap okey je. Jadi bila dia dah dengar Akmal dia cakap okey, jadi macam biar je lah Akmal tu duduk dalam bilik Dia pun masuk dalam bilik dia. Sebab dia pun tak sedap badan kan. Jadi dia nak rehat lah. Lepas tu dia duduk baring tu. Dalam pukul 8.30 ni, Mas dengan kawan dia seorang lagi tak balik lagi ke rumah. Jadi dia malam macam dah, dia pun rasa macam nak bangun lah Dah tu kan dia macam nak bangun siap-siap mandi semua tu lah. Dia dengar Akmal ni macam cakap sorang-sorang dalam bilik. Jadi dia ketuk bilik Akmal ni. Akmal, kau okey tak? Kau cakap dengan siapa? Akmal pun cakap dengan macam dia pun macam cakap dengan nada yang marah Dia cakap macam ni dekat Fatin. Aku okey je. Dah, jangan kacau aku. Bila Fatin dah dengar macam Akmal nak marah dia ni, dia pun macam tak tahu sebab dia cuma tanya kan. Jadi Akmal dia cuba-cuba marah dia. Dia pun macam lantang kau lah nak jadi apa dalam bilik tu Dia pun buat lah mandi-mandi, solat semua tu lah. Lepas tu bila jam pukul 10.30 ni, Mas dengan kawan dia ni baru balik baru balik rumah.
Jadi dia orang pun macam Mas dengan kawan dia ni duduk dalam bilik baru lepas balik kan. Jadi macam nak siap-siap semua tu lah. Waktu ni dalam pukul 12 macam tu, diorang semua duduk dalam bilik ni. Fatih ni duduk kat ruang tamu. Si Akmal ni dah pergi kerja dah Dia ada bau lagi, dia macam tak sedap hati Dia nak buka pintu si bilik Akmal ni. Asal mula ni dia seorang je. Dia nak tengok apa yang ada dalam ni Dia tak ajak Mas dengan kawan dia lagi seorang ni, Fatih ni. Dia macam tak kata orang dia macam tunjuk berani nak buka bilik si Akmal ni. Dia pun cuba buka asal mula tak boleh. Dia pun macam cuba kuatkan Dia macam buka, cuba macam orang kata nak pecah juga pintu tu. Dia pun cuba tolak kuat-kuat. Pintu tu buka, dia terkejut tengok dalam bilik Akmal tu. Dia pun cepat-cepat berlari ketuk bilik Mas dan kawan dia lagi seorang ni. Mas dan kawan bilik dia lagi seorang macam pelik juga kenapa dengan Fatih ni Dia pun panggil dia orang tu dan tunjuk bilik Akmal tu. Diorang pun terkejut tengok dalam bilik Akmal tu. Sebab dalam bilik Akmal tu ada satu pasu yang macam pasu-pasu orang dulu-dulu tu dengan kemunian. Kemunian ada lah tulisan-tulisan jampi semua tu. Diorang macam pelik apa si Akmal ni buat dalam bilik ni Diorang pun dah rasa tak sedap hati dah. Tapi diorang macam tutup balik pintu tu. Diorang macam buat tak tahu, masuk bilik masing-masing terus tidur Macam yelah dah nampak benda tu, siapa lagi berani Jadi lepas dah buka pintu bilik semua tu, diorang pun duduk dalam bilik masing-masing nak tidur dah. Jadi diorang pun macam dah duduk dalam bilik tidur masing-masing ni. Tiba-tiba si Fatih ni dia rasa macam ada dengar macam ada orang panggil nama dia. Dalam pukul 2 pagi Dia dengar macam orang panggil nama dia. Dia pun keluarlah bilik Dia dengar suara tu daripada ruang tamu. Dia pun pergilah kat ruang tamu tu. Kat ruang tamu tu dia nampak ada seorang perempuan pakai baju macam baju penari lama tu tengah menari. Dia pun macam tertarik tengok Dia macam ikut macam nak pergi dekat dengan perempuan yang tengah menari tu. Tak lama lepas tu nasib baik si Mas ni keluar daripada bilik dia. Macam Mas ni nak pergi kencing Nah, kencing ya biasalah kita manusia kadang-kadang bila dah tertidur tiba-tiba kita rasa macam nak kencing malam Jadi dia pun nak pergi ke tandas. Dia pun nampak si Fatih ni Dia pun macam cepat-cepat tarik Fatih ni Fatih, kau nak ke mana? Fatih ni pun dia baru sedar. Dan dia cakap dekat Mas, Tak, aku nak pergi dekat perempuan yang tengah menari kat depan tu. Mas pun tengok kat tempat yang Fatih tunjuk tu mana ada siapa-siapa kat depan tu. Bila Fatih tengok balik, memang tak ada orang. Fatih pun macam terkejut juga apa yang dia nampak tadi tu tiba-tiba hilang sekejap macam tak kata orang jarak dalam 5 minit macam tu je lah Jadi dia pun macam takut bila dah kena peristiwa macam tu Dia pun cerita lah dekat Mas apa yang jadi tu. Mas pun dengar cerita dia. Mas pun kata, tak dah, kita masuk bilik tidur. Mungkin kau takut sangat kot apa yang kau tengok dalam bilik si Akmal tadi tu. Si Mas ni kata dekat si Fatih ni lah. Jadi Mas pun macam Fatih ni macam dah takut tengok benda tu. Mas ni pun tidur lah sekali dalam bilik Fatih ni. Jadi pagi esok tu si Mas dengan kawan-kawan dia 3 orang ni tanyalah Akmal ni apa dia buat dalam bilik dia tu. Diorang ni pagi tu bila Akmal ni balik, diorang macam marah juga kat Akmal ni Dia orang tanya kat Akmal ni apa diorang buat, apa si Akmal dia buat dalam bilik. Akmal pun bila dengar dah yang 3 orang ni masuk bilik Akmal ni tanpa izin, Akmal ni macam marah kenapa kau masuk bilik aku? Tu diorang pun cakap macam pelik diorang cerita betul diorang dah rasa tak sedap hati lama dah. Jadi diorang pun macam ceroboh tengok dan diorang nampak benda-benda tu. Si Akmal dia pun cakap kat diorang ni nasib baik korang tak usik ada benda-benda yang dalam tu. Kalau tidak, mati korang. Benda tu akan bunuh korang seorang-seorang. Jadi Akmal cakap macam dengan nada yang marah Mas dengan kawan-kawan dia ni pun dah dengar macam tu. Diorang pun macam dengan peristiwa apa diorang tengok semua tu, diorang macam kalau jadi Syed pun tak berani dah duduk dengan rumah sewa yang macam tu Sebab barulah Akmal ni cerita dia ni ada macam saka lah apa semua tu Jadi macam siapa berani duduk dengan orang bila saka semua ni Jadi diorang pun macam petang tu diorang macam packing barang diorang ni. Diorang macam balik dulu lah rumah masing-masing dan cari rumah sewa lain Jadi dalam rumah tu tinggallah si Akmal ni seorang. Okey, itu saja cerita konten kita untuk malam ni. Minta like, subscribe, share dan komen lah.